Assalamualaikum, saya Idi. Saya akan menceritakan kembali kisah seram, misteri dan juga sejarah. Kita mulakan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Misteri lelaki tua memarahi pendaki, hilang di sorok bunian. Malin gunung ini menceritakan pengalaman aneh membawa pendaki ke puncak Gunung Tahan. Kalau hendak dikira, sudah ratusan kali saya sampai ke puncak gunung itu. Ibaratnya pokok-pokok dan batu-batu di setiap laluan itu sudah mengenali wajah saya. Kata lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum. Lelaki ini mesra disapa Pak Chu, usia 71 tahun. Orang di sekitar Kuala Tahan di daerah Jerantut Pahang memang kenal sangat dengan Pak Chu, yang sejak zaman mudanya sudah mengabdikan diri dengan Gunung Tahan. Menurut Pak Chu, sekitar tahun 1980 dahulu, suhu di puncak Gunung Tahan sekitar 3 derajat Celcius. Namun pada hari ini suhunya sudah naik kepada 14 derajat Celcius. Tiada lagi rasa sejuk seperti zaman dahulu di puncak kerana perubahan suhu berikutan faktor pembangunan. Pak Chu mula mendaki puncak tertinggi semenanjung Malaysia itu sejak tahun 1979. Hidupnya banyak diabdikan untuk gunung tersebut. Sementara Pak Chu juga merupakan malin gunung yang telah membawa ramai pendaki ke puncak setinggi 2,187 meter itu dari Taman Negara Pahang. Saya mula membawa orang mendaki gunung itu sekitar tahun 1990. Ketika itu, ramai datang mendaki adalah golongan pelajar universiti, kata Pak Chu membuka cerita sewaktu ditemui di Kuala Tahan. Sepanjang pengalaman saya bawa pendaki, boleh katakan hanya sekitar 40% pendaki dari Eropah yang mampu sampai ke puncak Gunung Tahan. Walaupun ramai daripada mereka yang sudah mendaki macam-macam gunung di luar negara, namun tidak semua mampu menawan puncak Gunung Tahan. Pak Chu turut menceritakan satu kejadian yang masih segar dalam ingatan. Pertengahan tahun 1990, pernah dia membawa sekumpulan pelajar lelaki dan perempuan dari Universiti Islam Antarabangsa mendaki Gunung Tahan. Selalunya Pak Chu akan membahagikan peserta kepada kumpulan. Dalam kumpulan itu mesti ada lelaki dan perempuan, tidak terhad kepada satu jantina sahaja. Ini untuk memastikan ada tenaga lelaki bagi membantu bila berdepan sebarang kesukaran ketika pendakian. Dalam kumpulan pelajar itu, saya masih ingat seorang pelajar lelaki, namanya Imran Doha. Orangnya kelihatan warak. Dari awal Imran ini sentiasa ikut dekat dengan saya. Rupa-rupanya dia tak mahu bercampur dengan pendaki perempuan. Disuruh membantu pun susah dia nak ikut. Sebab katanya seumur hidupnya dia tak pernah pegang perempuan yang bukan muhrim. Cerita Pak Chu dalam perjalanan turun dari gunung pada hari terakhir berlaku kejadian aneh. Apabila tiba-tiba Imran hilang di dalam hutan. Pak Chu turut heran bagaimana dia boleh hilang sedangkan pelajar itu sentiasa berada tidak jauh darinya. Hilang pula di kawasan yang sudah begitu hampir ke kaki gunung. Saya pun pelik macam mana dia boleh hilang tiba-tiba. Kawasan di mana dia hilang itu pula memang diketahui masyarakat di sini sebagai perkampungan bunian. Orang kata ada 7 perkampungan bunian di kawasan tersebut. Kata Pak Chu, mujur ketika itu ada orang yang pandai dalam hal begitu, lalu membantu untuk mencari Imran. Dikatakan Imran dibawa orang di sana kerana tertarik dengan kepribadian yang warak. Mujur hasil berurusan dengan orang di dalam alam sana, mereka setuju untuk mengembalikan Imran semula. Dikatakan yang mengambil si Imran itu adalah orang bunian dari kampung kedua. Bila dah jumpa, saya tanya juga pada si Imran itu, macam mana dia boleh hilang tersasar dari kumpulan. Katanya,
Dia dengar ada suara orang panggil namanya. Dia ikut arah suara itu. Sebab itulah hilang. Bila saya tanya apa yang terjadi sepanjang dia hilang, dia tak mahu ceritakan. Kata Pak Chu yang sudah menjadi pemandu arah Gunung Tahan lebih 3 dekad lamanya. Hilang semasa mendaki Gunung Tahan bukan perkara baru. Sejak dahulu selalu kedengaran kisah pendaki yang hilang. Ramai yang pernah hilang di kawasan gunung ini. Selalunya beberapa hari sudah jumpa. Tapi ada satu kes yang berlaku. Seorang pensyarah universiti bangsa India hilang selama 17 hari ketika dalam perjalanan turun. Kata Pak Chu menceritakan kejadian yang berlaku sekitar awal tahun 1990 itu. Mujur pensyarah tersebut jumpa sungai dan mengikut aliran sungai. Dia hanya ditemui pada hari ke-17 kehilangannya apabila penyelamat menemuinya di kawasan sungai. Bila ditanya bagaimana dia boleh tersasar jalan sehingga tersesat, pensyarah itu memberitahu dia mendengar ada orang memanggil namanya, menyebabkan dia pergi ke arah suara itu. Cerita Pak Chu lagi, pernah dulu ada sekumpulan budak sekolah menengah mendaki. Salah seorang daripada mereka hilang selama 4 hari dalam hutan. Bila ditemui penyelamat, menghulurkan makanan dan minuman, dan secara logiknya sudah tentu dia kelaparan setelah 4 hari sesat seorang diri di dalam hutan tanpa bekalan. Aneh, budak itu menolak makanan tersebut kerana katanya dia sudah kenyang. Baru sebentar tadi ada orang yang menghantar dan membawakannya makanan. Apa yang membuatkan semua orang tertanya-tanya siapakah yang memberi budak itu makanan. Bahkan cikgunya sendiri pun naik hairan. Pernah juga sewaktu Pak Chu membawa satu kumpulan pendaki yang terdiri daripada 2 lelaki dan 6 wanita. Mereka bermalam di kem tengah. Tidak jauh dari kem itu ada sebatang anak sungai. Awal pagi, bila saya bangun, 2 lelaki tiada di dalam kemah mereka. Kata kawan-kawannya, rakan mereka itu turun ke sungai untuk mandi. Tunggu punya tunggu, sudah sejam lebih, tidak juga naik-naik ke atas. Saya pun pergi ke sungai itu. Nampaklah 2 orang pendaki itu sedang duduk tidak jauh dari sungai. Dan mereka tidak berbuat apa-apa. Saya pun bertanya kepada mereka, korang belum mandi lagi ke? Masa itu, mereka terkejut. Mereka menjawab belum mandi lagi sebab ada seorang perempuan sedang mandi di sungai itu. Mereka tunggu perempuan itu habis mandi. Saya ajak mereka ke sungai. Tak ada sesiapa pun di situ. Malah batu di mana mereka katakan perempuan itu mandi pun kering. Bila ditanya, kata mereka nampak ada perempuan berambut panjang sedang mandi di atas batu itu. Tapi wajahnya tidak kelihatan. Siapa agaknya yang mereka nampak sampai sejam lebih menunggu. Padahal tidak kesan orang mandi pun di situ. Pak Chu dengan tersenyum sinis kepada 2 lelaki itu dan belum lagi kisah. Kemah Pak Chu diserbu 2 pendaki wanita di tengah malam. Ketika itu Pak Chu membawa sekumpulan pelajar perempuan dari sebuah universiti. Sewaktu bermalam di salah satu kem rehat di hutan tersebut, Pak Chu yang sedang tidur jam 2 pagi dikejutkan apabila 2 pelajar wanita menyerbu masuk ke kemah dan mereka amat ketakutan. Kemah saya tu kecil, tiba-tiba saja mereka merempuh masuk sampai hampir hendak roboh. Bila ditanya, mereka cerita ada orang tua datang ke kemah mereka dan memarahi mereka sambil bertanya, "Apa kamu buat di sini?" Sebab takut dengan orang tua itu, mereka pun berlari meluru masuk ke kemah saya. Siapa orang tua itu yang tiba-tiba muncul di tengah hutan? Tiada siapa tahu, kata Pak Chu yang memberitahu. Orang tua misteri itu hanya memunculkan diri pada sesetengah pendaki sahaja. Malah itu bukan kali pertama kejadian.
Kemah Pakcu dimasuki pendaki yang dibawa mereka karena ketakutan. Sewaktu bermalam di kawasan gunung tersebut, pernah berlaku seorang pendaki lelaki di tengah malam berlari sehingga terjatuh dan menurun masuk ke dalam kemah Pakcu. Entah dari mana muncul seorang lelaki, tua berjubah dan berkopiah putih memarahinya dan bertanya apa dilakukannya di situ. Apakah lelaki misteri itu dan perempuan yang mandi di sungai yang dilihat para pendaki adalah penduduk di situ? Memang ada perkampungan bunian. Di kawasan pergunungan ini malah Pakcu sendiri sering mendengar berbagai pengalaman aneh dan misteri yang dilalui para malin gunung. Cuma Pakcu sendiri tidak pernah berdepan ataupun mengalami perkara yang aneh. Walau sudah berpuluh tahun, dia berulang alik membawa pengunjung ke puncak Gunung Tahan tersebut. Kawan-kawan saya yang sama mendaki pun ramai menceritakan pengalaman mereka dan macam-macam kejadian pelik yang mereka alami. Jumpa itu, jumpa ini sepanjang pengalaman saya. Berpuluh tahun keluar masuk hutan, panjat gunung, belum pernah sekalipun saya alami benda pelik, diganggu ataupun nampak penghuni gunung itu. Tapi itu bukan bermakna saya tidak percaya. Saya percaya mereka ada, tapi saya tidak mau ambil tahu. Prinsip saya, aku tak mengganggu kau, kau jangan ganggu aku, kata Pak Chu mengakhiri perbualan kami petang itu. Nota pada tahun 2024, Pak Chu kini sudah tidak lagi membawa pendaki ke puncak Gunung Tahan karena faktor usia. Namun dia masih membawa pengunjung untuk melakukan aktivitas sekitar Kuala Tahan. Terima kasih. Jika ada kekurangan, tersasul kata, terkurang bahasa, saya minta maaf. Cerita sampai di sini. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.